Psikologi industri merujuk kepada proses memahami tingkah laku seseorang pekerja dalam sesuatu organisasi. Ia memainkan peranan yang penting dalam membina persekitaran kerja yang kondusif kepada pekerja serta memberikan manfaat kepada manusia serta organisasinya. Selain itu, psikologi industri ini juga penting dalam sesebuah organisasi kerana ia mengaplikasikan ilmu di dalam bidang pekerjaan manusia. Mendalami ilmu psikologi industri juga membolehkan untuk sesebuah organisasi itu dalam mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan. Seterusnya, kewujudan bidang psikologi industri dalam sesebuah organisasi ini mampu untuk menyelesaikan sebarang masalah yang wujud dengan sebaiknya. Akhir sekali, psikologi mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Psikologi industri memberi impak yang besar dalam menguatkan lagi sesebuah organisasi, terutamanya dengan latihan dan pembangunan manusia. Tujuan latihan ini dilaksanakan oleh organisasi adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan, meningkatkan motivasi dan kemahiran pekerja. Dengan adanya program latihan ini, pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberikan dan dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi tersebut. Program latihan ini dilaksanakan oleh sesebuah organisasi bagi menilai dan menganalisis pekerja dengan mengikut beberapa kriteria seperti pengetahuan, kemahiran, kemampuan dan karakteristik yang lain, atau ianya dikenali sebagai KSAO, iaitu Knowledge, Skills, Ability and Other Characteristic. Latihan yang efektif memberikan kesan terutamanya kepada pekerja dengan meningkatkan motivasi dan prestasi pekerja. Bagi organisasi pula, latihan yang berkesan kepada pekerja mampu menambah produktiviti dan kualiti kepada sesebuah organisasi tersebut untuk berjaya. Seperti teori modal insan, ia menekankan kepada kepentingan kualiti pekerja dalam menyumbang kepada kepentingan ekonomi terutamanya dalam organisasi. Latihan yang diberikan oleh organisasi dianggap sebagai suatu strategi yang mampu merangsang dalam peningkatan prestasi modal insan pekerja seperti kemahiran, pengetahuan, produktiviti maupun sikap dan tingkah laku pekerja. Psikologi industri dapat memantapkan sesebuah organisasi dengan cara memantapkan lagi kepimpinan dalam organisasi itu. Hal ini demikian kerana pemimpin mestilah seseorang yang mempunyai visi dan matlamatnya yang tersendiri supaya dapat membentuk sebuah organisasi yang berkualiti. Contohnya dengan cara pemimpin hendaklah bersatu padu dengan ahlinya. Seterusnya, pemimpin boleh memantapkan organisasinya dengan cara membantu diri mereka dan membantu juga ahli dalam organisasi itu untuk meningkatkan lagi kualiti dalam organisasi mereka. Contohnya, organisasi itu hendaklah melakukan perkara yang betul dan jarang melakukan kesilapan supaya dapat membentuk sebuah organisasi yang lebih berkualiti. Sampai itu, sesebuah organisasi dapat dimantapkan lagi dengan cara pemimpin itu hendaklah mampu untuk membimbing dan juga membina sebuah pasukan yang berkualiti. Cara ini sedikit sebanyak mampu untuk membantu mencapai visi yang telah ditetapkan. Contohnya, pemimpin hendaklah memahami dinamik ahli pasukannya. Pemimpin juga boleh membantu meningkatkan lagi organisasi dengan cara mengamalkan teori transformasional. Apabila pemimpin mengamalkan teori transformasional dalam organisasi mereka, ia sedikit sebanyak dapat membantu untuk mudah mempengaruhi ahli dalam organisasi mereka. Ini menunjukkan bahawa pemimpin yang mengamalkan teori transformasional ini mampu untuk melakukan perubahan secara optimal di dalam organisasi mereka. Antara pemimpin yang telah mengamalkan teori transformasional ini ialah Mahatma Gandhi. Beliau telah mengamalkan teori ini bagi melakukan perubahan di dalam negaranya. Ini menunjukkan gerakan yang telah dilakukan oleh Mahatma Gandhi menggunakan teori transformasional ini membuahkan hasil apabila beliau dan juga ahlinya mempunyai satu misi, visi dan matlamat yang sama. Seterusnya, kebahagiaan motivasi. Kajian mengenai motivasi yang berdasarkan American Psychology telah lama tercipta pada awal abad 90-an. Menurut Stephen dan Porter 1991, motivasi adalah sebuah kekuatan yang dapat dibahagikan kepada tiga fungsi, iaitu memberikan semangat atau membuatkan orang untuk bertindak, mengarahkan tingkah laku seorang itu ke arah satu matlamat pencapaian tertentu,
mengekalkan usaha yang dihasilkan oleh seseorang itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori yang pertama ialah teori memerlukan. Maslow dan Alderfer mengemukakan bahawa keperluan hendaklah disusun dalam bentuk hierarki dari keperluan paling rendah, paling asas hingga ke keperluan yang paling tinggi seperti penghargaan diri ataupun mengambil tahu tentang potensi seseorang. McClellan turut mencadangkan bahawa terdapat 3 keperluan penting dalam memotivasikan pekerja, iaitu keperluan untuk menentukan pencapaian, kekuatan dan juga hubungan yang boleh diukur dengan ujian projektif yang dikenali sebagai thematic apperception test. Teori yang kedua ialah teori berdasarkan tingkah laku. Teori ini menerangkan tentang pendekatan yang digunakan untuk mengukuhkan dan menetapkan matlamat untuk meningkatkan motivasi. Teori ini terbahagi kepada 2, iaitu teori pengukuhan dan juga teori penetapan. Untuk teori pengukuhan, ianya mencadangkan supaya memberi ganjaran kepada pekerja terbaik. Dengan adanya teori ini, ianya akan meningkatkan lagi motivasi para pekerja. Untuk teori penetapan pula, ianya menetapkan matlamat yang agak mencabar kepada pekerja untuk memastikan para pekerja komited dalam melakukan tugas mereka bagi mencapai matlamat. Dengan adanya cabaran ini, perkara ini dapat meningkatkan motivasi para pekerja untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Teori yang ketiga ialah teori reka bentuk. Teori ini menekankan tentang struktur dan reka bentuk pekerjaan sebagai faktor utama dalam memotivasikan ahli-ahli organisasi. Menurut Heckman dan Oldham, mereka mencadangkan model ciri pekerjaan di mana model ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pekerja yang memerlukan kekuatan dan juga para pekerja tertentu tahu tentang perkembangan mereka semasa melakukan pekerjaan mereka. Teori yang terakhir ialah teori equity. Teori equity menyatakan bahawa para pekerja akan termotivasi untuk menghasilkan input pekerjaan mereka selaras dengan perkadaran hasil yang dikeluarkan. Oleh itu, para pekerja akan terdorong untuk mengurangkan ketidaksamaan yang dialami oleh mereka. Apabila sesebuah organisasi mengaplikasikan psikologi industri dalam perniagaan mereka, syarikat mempunyai peratus yang tinggi untuk mencapai matlamat spesifik yang telah ditetapkan. Hal ini kerana psikologi industri membantu syarikat untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran kerja yang lebih kondusif, mengoptimumkan manusia dan kecekapan organisasi. Oleh itu, kelebihan pertama yang akan diperoleh sekiranya setiap aspek yang perlu diambil kira dalam organisasi telah mantap dan berjaya diperkukuhkan ialah wujudnya kerjasama yang lebih baik di tempat kerja. Dari aspek kepimpinan, kerjasama di tempat kerja dapat dihasilkan apabila proses komunikasi secara terbuka di antara penyedia dan pekerja dijalankan. Hal ini kerana komunikasi yang baik mampu meningkatkan keluaran dan keuntungan syarikat. Arahan yang dikeluarkan secara jelas oleh pihak atasan membolehkan para pekerja melaksanakan tugas dengan lebih baik dan mampu mengurangkan kesilapan daripada berlaku. Selain itu, kewujudan motivasi dalam sesebuah organisasi adalah penting kerana setiap kaki tangan di dalam organisasi memerlukan kata-kata dorongan atau motivasi bagi meningkatkan prestasi kerja mereka untuk menjadi seseorang yang lebih berketerampilan untuk berhadapan dengan rakan sepasukan, lebih aktif dan produktif di tempat kerja. Prinsip teori pengurusan organisasi iaitu esprit de corps yang membawa maksud semangat berpasukan atau bekerjasama berupaya untuk membina keharmonian dan perpaduan di dalam sesebuah organisasi. Manakala, teori Abraham H. Maslow mengatakan bahawa keperluan manusia dapat diklasifikasikan menjadi 5 hierarki keperluan iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kekitaan, keperluan harga diri dan keperluan aktualisasi diri. Bertitik tolak daripada teori yang dikemukakan oleh Maslow, jelaslah bahawa pengurus dalam sesebuah organisasi perlu berusaha untuk memenuhi keperluan pekerja bawahan dan salah satunya adalah melalui memberikan motivasi yang berkesan kepada para pekerja. Ketiadaan kerjasama di dalam sesebuah organisasi sama ada dari diri pengurus maupun rakan sekerja mereka menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kerja dengan berkesan, menjadi pasif dan kurang bersemangat di tempat kerja. Seterusnya, kesan daripada psikologi industri ini ialah ianya dapat membantu daripada kepuasan pekerja. Menurut artikel daripada psikologi, sejak tahun 1930-an,
tahap kepuasan pekerja ini adalah yang paling banyak dikaji pada ketika itu. Artikel ini juga ada menyiarkan mengenai tokoh iaitu Frederick Herzberg yang telah mengemukakan sebuah model iaitu Job Characteristic Model atau lebih dikenali sebagai JCM. JCM ini yang menyatakan bahawa terdapat ciri-ciri untuk memotivasikan sesuatu pekerjaan yang membawa kepada kepuasan kerja serta hasil kerja yang positif. Menurut kenyataan daripada artikel psikologi ini lagi, ada menyatakan juga bahawa tingkah laku setiap warga dalam organisasi tersebut adalah sukarela untuk membantu rakan dan juga majikan dalam sesebuah organisasi tersebut. Jelaslah bahawa psikologi industri ini dapat membantu para pekerja supaya lebih memahami apa itu perasaan ataupun tahap kepuasan kerja itu sendiri dalam menjalankan sesuatu tugasan seperti yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Kesan yang seterusnya daripada aspek psikologi industri ini ialah ianya dapat menyelesaikan masalah yang mungkin menghalang daripada peningkatan produktiviti pekerja. Menurut artikel daripada Crown, ada disebutkan seorang ahli iaitu Julian Muniz di mana beliau mengatakan dari aspek psikologi industri di mana pihak organisasi perlu menawarkan pekerja di dalam setiap sektor untuk mengurangkan bebanan di samping dapat mengurangkan keletihan dan juga dapat meminimumkan kesalahan. Berdasarkan kajian daripada artikel ini juga ada disebutkan mengenai psikologi industri ini dapat membantu dalam meningkatkan produktiviti pekerja dengan memberikan ganjaran dan penghormatan. Hal ini kerana dalam jangka masa yang panjang serta tempoh yang dilakukan oleh pekerja, para pekerja ini akan merasa dihormati dan juga dapat memberikan prestasi terbaik mereka di samping dapat mewujudkan situasi dan juga suasana kerja yang baik. Jelaslah bahawa aspek psikologi industri ini dapat membantu daripada segi untuk memberitahu bahawa sistem ganjaran dan penghormatan ini amat penting dalam meningkatkan produktiviti para pekerja dalam sebuah organisasi. Secara konklusinya, industri psikologi ini merupakan aspek yang sangat penting dalam sesebuah organisasi. Industri psikologi ataupun IO psikologi dapat membantu dari segenap aspek seperti kepentingan latihan, kepimpinan dan juga motivasi, di mana jika ketiga-tiga nilai ini diterapkan dengan psikologi yang betul, maka akan membawa kepada kesan yang baik dan mungkin akan kekal seterusnya akan membawa kepada keuntungan dalam sesebuah organisasi syarikat. Sekian daripada kami. Terima kasih.